Bismillahirrahmanirrahim. Kita bermula dengan soalan 8 Putrajaya. Rajah 8.1 menunjukkan rajah bagi sinar bagi kanta cembung. Daripada rajah diberi, kita dapati bahawa jarak objek U adalah 15, manakala fokus kanta cembung F ialah 5. Soalan A. Takrifkan fenomena pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya ialah perubahan arah atau pembengkokan cahaya apabila merambat dari suatu medium ke medium yang berbeza ketepatan optik. Soalan B. Hitung. 1. Kuasa kanta. Kuasa kanta boleh dikira menggunakan formula P sama dengan 100 per F dalam unit sentimeter. F merujuk kepada panjang fokus. Oleh itu, P sama dengan 100 bahagi dengan 5 sama dengan 20 diopter. Itu jawapannya. Seterusnya, hitung jarak imej V. Jarak imej boleh dikira menggunakan formula 1 per U tambah 1 per V sama dengan 1 per F, di mana U merujuk kepada jarak objek, V merupakan jarak imej dan F ialah panjang fokus. Daripada gambar soalan yang diberi, kita boleh mengisi maklumat dalam formula dan mendapati 1 per 15 tambah 1 per V sama dengan 1 per 5. Oleh itu, daripada pengiraan ini, kita mendapati jarak imej V sama dengan 7.5 cm. Soalan seterusnya, C. Lengkapkan rajah sinar di atas untuk menunjukkan bagaimana imej terbentuk. Untuk melukis imej yang terbentuk, langkah pertama, kita perlulah lukis garisan daripada puncak objek selari dengan paksi utama. Kemudian, setelah menyentuh kanta, sambungkan garis itu ke titik fokus F di situ. Kemudian, langkah yang kedua, lukis garis cahaya yang kedua melalui pusat optik kanta cembung, iaitu di situ sepanjang yang garis warna hijau tu. Kemudian, pada titik persilangan ini, di situ, itulah kedudukan objek yang terbentuk. Ciri-ciri imej yang terbentuk ialah songsang, dibesarkan dan nyata. Soalan seterusnya, sebuah mikroskop majmuk mengandungi satu kanta objektif dan satu kanta mata. Jarak fokus kanta objektif itu adalah FO dan jarak fokus kanta mata FE. Jadual 8 adalah menunjukkan 3 jarak objek dan jarak antara dua kanta yang berbeza. Okey. Di situ. Soalan. Berdasarkan jadual 8, nyatakan susunan yang manakah sesuai untuk membina sebuah mikroskop majmuk. Nyatakan alasan untuk pilihan anda. Sebelum menjawab soalan ini, kita perlu mengenal pasti struktur kanta dalam mikroskop majmuk. Okey. Struktur dalam mikroskop majmuk mempunyai ciri ketebalan kanta lebih besar daripada kanta mata. Yang kedua, panjang fokus kanta objek lebih kecil daripada panjang fokus kanta mata. Yang ketiga, kuasa kanta objek tinggi daripada kanta mata. Yang keempat, pelarasan normal D lebih besar daripada panjang fokus kanta objektif tambah dengan panjang fokus kanta mata. Itu ciri-cirinya. Kemudian, syarat untuk melihat imej terbentuk ialah di kanta objek, kita mestilah di kanta objek, panjang fokus kanta objek lebih kecil daripada jarak objek U dan lebih kecil dari 2 kali panjang fokus. Oleh itu, objek yang terbentuk untuk kanta mata didapati bahawa jarak objek lebih kecil daripada panjang fokus kanta mata. Dan itu ialah imej akhir untuk
mikroskop majemuk. Soalan dia. Jarak objek untuk mikroskop majemuk ialah panjang jarak fokus panjang fokus kanta objek lebih kecil daripada jarak objek iaitu U dan lebih kecil daripada 2 kali panjang fokus. Manakala jarak antara dua kanta iaitu kanta mata dan kanta objek D lebih besar daripada panjang fokus kanta objek tambah dengan panjang fokus kanta mata. Alasan yang pertama untuk menghasilkan imej yang besar bagi kanta mata. Manakala alasan yang kedua untuk menghasilkan imej yang besar. Soalan terakhir, berdasarkan jawapan anda di D1 dan D2, pilih susunan yang sesuai. Susunan yang sesuai ialah susunan L kerana mematuhi syarat dan struktur mikroskop majemuk. Itu saja pembentangan dari saya. Terima kasih dan maaf salah silap.